Assalamualaikum, hi guys. Kita akan continue video yang seterusnya, iaitu bahagian mechanism of dehydration of alcohol. Dalam video yang sebelum ni, kita dah belajar macam mana chemical properties iaitu reaction of alkenes boleh terjadi. Kita belajar how to prepare alkene. Ada dua cara, dehydration of alcohol dan juga dehydrohalogenation of alkyl halide. Cuma kita akan fokus yang bahagian pertama sahaja, iaitu dehydration of alcohol. So untuk dehydration of alcohol, reaction ni masih lagi sama macam yang saya ajar dalam previous video. Awak ada alcohol, dia akan react dengan concentrated strong acid iaitu sulfuric acid ataupun phosphoric acid. Mesti ada heat, dia akan hasilkan alkene dan juga water sebagai byproduct. So kita ada 3+1 step involved untuk mechanism of dehydration of alcohols. Step pertama, protonation of alcohol. Step kedua adalah formation of carbocation. Dan maksud 3+1 ni, +1 untuk rearrangement if necessary. Okay? And then the third one adalah deprotonation. So let's focus one by one. Step pertama, untuk buat mechanism bagi alkenes, kita akan gunakan full headed arrow. Okay, macam this one ataupun this one. Full headed. Okay, so mechanism akan tunjuk menggunakan curly arrow for the movement of electrons. So step pertama, kita akan protonate the OH group. Masuk protonate maknanya OH group ni, O yang ada bilangan lone pair yang banyak, dia akan attack proton. Proton adalah H+. So H+ akan datang daripada H3O+, di mana we have this structure. So copy balik awak punya alkohol, tunjuk lone pair dekat oxygen atom, ada dua. So one of the lone pairs, dia akan attack hydrogen dekat sini. And then this bond antara O+ dan juga H, bond ini akan transfer elektron kepada O. So what will happen, awak akan hasilkan produk di mana your oxygen in alcohol, dia tidak cukup elektron sebab dia dah attach kepada proton dan kita akan letak positive charge. And then satu lagi produk kita memandangkan dua electrons daripada bond here dah bagi kepada O+. So O ni akan cukup dia punya elektron, dia jadi water. So itu step pertama. Dan ini kita panggil sebagai protonated alcohol, ini kita panggil sebagai water. Next, kita go for step kedua, iaitu formation of carbocation. Formation of carbocation, kita akan remove H2O. So H2O ni nak remove macam mana? Produk daripada step pertama, kita ada protonated alcohol. So ini adalah protonated alcohol daripada step 1, where we are going to remove this part sebagai water. So bond akan break dekat sini. So dua-dua elektron ni akan bagi kepada oxygen, full headed arrow. So awak akan hasilkan carbocation. Your carbon here ada positive charge. And then awak akan remove water sebagai side product. So settle untuk step kedua. Step ketiga, kita akan buat deprotonation. Apa maksud deprotonation? D ni maksudnya kita buang. Protonation ni maksudnya buang proton lah, iaitu H+. So nak buang proton macam mana? Kita akan identify alpha carbon. Sebab alpha carbon adalah carbon yang berada di sebelah carbocation. Alpha carbon akan donate proton dia. Contoh macam mana? We have carbocation here and I got two choices. Carbocation ni attach kepada alpha dekat bawah dan alpha dekat sini. Yang mana yang akan jadi pilihan kita? Kita akan ambil proton yang lebih stable. Di sini ingat, kita apply Sayzeff's rule. So for this alpha carbon, ia adalah primary carbon. Kalau this one, alpha carbon ni adalah secondary carbon. So yang mana jadi pilihan? From this secondary carbon. So secondary carbon ni kita ada hydrogen, sama ada hydrogen yang atas ataupun yang bawah, mana-mana sama saja. So let's say saya pick yang warna merah dekat bawah. So this hydrogen akan dipilih untuk leave the carbocation. Apabila dia leave, dia akan kena serang dahulu, barulah dia donate the bond here untuk buat multiple bond.
So macam mana proses tersebut? Mari kita go to step 3. Kita nak tunjuk. So what will happen? Awak akan copy balik karbokation awak tadi. Kita menghasilkan water daripada step kedua sebagai byproduct. Water tersebut akan serang sekali lagi kita punya hidrogen yang kita pilih, iaitu proton yang kita pilih. And then this proton sudah diserang, bond antara carbon and hydrogen ni dia akan bagi kepada bond antara these two carbons. So awak akan dapat multiple bonds here, di mana you will form major product iaitu alkene plus H3O+. So this H3O+, dia akan terhasil semula daripada step pertama tadi. Okay, so dia akan reproduce semula. Sebab tu dia hanyalah acid catalyst sahaja yang bantu reaction ni. At the end of the reaction, dia kena ada balik. Dia akan reform semula. So inilah mekanisme untuk dehydration of alcohol. So sekarang saya nak tunjuk macam mana cara untuk buat dehydration of alcohol punya mekanisme, tapi dia involve rearrangement. Kita try buat sama-sama. So I got the equation for you. You have to show the mechanism to form the major product and minor product. So I'm going to show you one by one. I hope you can bear with me. So we have alcohol here, one example. And then we have H2SO4 under heat. Kita ada major product and minor product plus water. So soalan ni senang sebab dia dah bagi dah major product macam mana, minor product macam mana. Dia just minta awak buat mechanism sahaja. So first thing first, kita try upgrade sikit cara kita nak tulis. Saya nak ajar awak guna skeletal structure. So macam mana nak guna skeletal structure? Kita buat numbering one by one. Kenapa saya nak guna skeletal structure? Because it is much more easier untuk awak nampak dan kita boleh avoid careless mistake. So let's start first to convert all of this kepada skeletal structure. So this one akan jadi saya punya major product, this one saya punya minor. So cara mudah saya akan bagi numbering. So I'm going to start from the alcohol. This is my numbering of carbon atom. And then saya akan bagi numbering untuk saya punya major product. So saya akan mulakan daripada this side 1, 2, 3, 4. Sama juga double bond priority ya. Okay, so from this numbering I'm going to show you how to do the mechanism. Step 1, kita akan buat protonation of OH group. Copy balik alkohol awak dalam bentuk skeletal. And then tulis lone pair dekat oksigen. Kita ada 2 lone pair. So untuk H2SO4 dia akan react dengan H3O+ daripada H2SO4. So H3O+ bentuk dia macam mana? Saya draw dulu O. Ada 1 lone pair. And then ada 3 hydrogen. And then plus sign berada dekat oksigen. Okay, letak sebelah lone pair tu. So, apa yang terjadi? So, daripada lone pair here, dia akan serang proton. Mana-mana hydrogen daripada H3O+. So, I'm going to show by using the curly arrow from the lone pair attack here. So, this bond, dia akan bagi kepada oksigen. Okay, 2 elektron kasih dekat oksigen. And then, oksigen dah cukup elektron. So, produk yang terhasil adalah you will have your alcohol with water. Tapi cuma alkohol awak dekat sini, O awak tidak cukup elektron. So dia akan jadi charge positif here. Okay, kalau perasan, ini adalah saya punya water. Okay, dan if you realize here, saya punya charge, saya buat positif dan bulat. Dan saya bezakan dia dengan warna supaya awak boleh nampak dengan jelas. We settle for the first step. So daripada sini, saya akan continue for the second step, iaitu I'm going to do the formation of carbocation. So copy balik awak punya product from step 1. And then saya akan eliminate the water. So saya akan remove bond dekat sini. So this bond, saya akan bagi dua-dua elektron ni kepada oksigen. So awak akan hasilkan carbocation yang berada di carbon sini. Okay, this carbon akan jadi carbocation. Saya gunakan warna biru untuk charge plus H2O. And then this one adalah kita punya
carbocation dan kelas dia adalah secondary carbocation. So, apabila awak dapat secondary carbocation, awak kena berhati-hati sebab sometimes awak boleh buat rearrangement. So, ini saya akan tunjukkan contoh di mana saya akan buat rearrangement bersama-sama dengan awak. Rearrangement berlaku apabila awak nak rearrange position charge awak kepada methyl group ataupun hydrogen group. So, saya buat sedikit summary dekat sini. Untuk rearrangement, awak nak shift. So, shift maksudnya berubah tempat antara charge awak, positif charge, bersama dengan dua pilihan. Pilihan pertama sama ada H atom, pilihan kedua adalah CH3 group. So, dia akan shift dengan H atom dan juga CH3 group daripada adjacent carbon. So, let's say kalau saya bagi numbering, contoh ini first carbon, ini second carbon, ini pula third carbon. So, carbon 1 lebih stable sebab dia adalah tertiary carbon. Kalau carbon 3, dia adalah primary carbon. So, saya akan shift charge positif saya dengan carbon 1, di mana carbon 1 ni saya tengok apa yang dia ada, sama ada dia ada H atom ataupun CH3 atom. Kalau perasan carbon 1 dia ada CH3 sebanyak 3. So, pilihlah salah satu. So, apa yang terjadi? Shift kita akan berlaku antara charge dengan CH3 daripada carbon 1. So, saya akan rearrange untuk hasilkan from secondary carbocation, saya hasilkan tertiary carbocation. So, copy balik secondary carbocation awak daripada slide sebelum ni. And then, kalau perasan dekat sini kita ada charge positif. And di sini, kita ada CH3. Okay, saya akan pick daripada carbon 1, ini carbon 2. So, apabila awak nak buat mekanisme untuk bahagian rearrangement, awak ubah tempat charge ni dengan methyl group. So, apa yang terjadi? Dua-dua ni melibatkan carbon 1 and carbon 2. Kita pick number 1 and 2 sebab dia sebelah menyebelah. And then, apabila kita buat rearrangement, buat anak panah, tulis dekat atas 1,2 dash, kita change dengan methyl group. So, maknanya ini kita panggil sebagai methyl shift. So, bila examiner nampak awak tulis macam ni, dia tahu awak buat rearrangement daripada secondary carbocation, awak akan buat tertiary carbocation. So, macam mana bentuk tertiary carbocation awak? Mari kita ubah position dia, where CH3 ni akan berada di carbon number 2, charge ni akan berada di carbon number 1. So, saya akan draw structure saya macam this one. Okay, so charge berada dekat carbon number 1 ni, and then buat bond, and then awak ada carbon number 2 and CH3 kat sini. So, ini adalah CH3 daripada awak punya carbon number 1 tadi. So, saya akan letak dia dekat sini. So, kalau nampak, inilah position awak punya tertiary carbocation, where your carbocation here ada satu alkyl group, here, 2 alkyl group dan 3 alkyl group. Okay, so itulah yang lebih stable. So, ini less stable, this one more stable. Saya harap awak faham macam mana kita nak buat rearrangement. Kalau contoh, awak shift antara charge dengan hydrogen, let's say kat sini hydrogen, awak akan bagi nama 1,2 hydride shift. Okay, so ini extra, depends on soalan yang awak dapat. So, saya tunjuk salah satu je contoh, kita buat shift antara charge dengan methyl. So, now saya akan continue daripada saya punya tertiary carbocation. Saya akan buat step terakhir, iaitu step ketiga, deprotonation. So, ambil balik tertiary carbocation yang awak sudah draw tadi. And then, kalau perasan, this one, first carbon saya, ini second carbon. So, first carbon saya ada charge. And then, second carbon saya nak buat
deprotonation. Maknanya deprotonation adalah antara charge dengan hidrogen daripada carbon sebelah dia. So charge berada dekat carbon 1, so hidrogen akan datang daripada carbon 2. So kita hanya ada 3 bond. So kita ada satu lagi bond yang bonded kepada hidrogen kat sini. So kita akan remove hidrogen daripada adjacent carbon yang sebelah dengan charge. Okay, so kita akan remove this hydrogen. What I can do, saya akan ambil balik saya punya water molecules daripada step sebelum ni. Okay, plus, jangan lupa letak plus sign. Draw water molecule. Ada 2 lone pair dekat oxygen. And then, what will happen, this lone pair, kita ambil daripada oxygen from the water, dia akan serang hydrogen, iaitu proton daripada carbon yang kedua ni. And then, bond kat sini, dia akan buat multiple bond from here kepada tengah-tengah antara carbon 1 and 2. Kita akan dapat major product di mana awak ada double bond tengah-tengah antara carbon 1 and 2. So ini 1, ini 2. So akan ada 2 alkyl groups attached to each carbon. Ini satu, ini satu, satu, satu. So dia datang daripada sini. Okay, so yang terakhir kita akan dapat semula kita punya H3O+, where this one adalah datang daripada kita punya water yang accept proton. So H3O+ ni dia akan reproduce balik. Kita akan get back the original one, macam awal-awal reaction tadi. So inilah yang saya bagi tahu, dia akan reproduce semula. Okay, sekarang kita dapat major product. So saya akan label dekat bawah ni, ini adalah major product. How about minor product? Kalau minor product, awak ambil sahaja carbocation yang awak tak rearrange tadi, iaitu secondary carbocation. So let's say saya tunjuk mekanisme untuk secondary carbocation, saya untuk hasilkan minor product. So copy balik. And then kalau perasan, this carbon, kita ada 3 hidrogen. So saya hanya tunjuk 1 hidrogen dekat sini, 1 hidrogen. Kita ada 2 lagi, cuma kita pick mana-mana lah. Saya akan pick this one. Okay, this hydrogen, proton ni kita akan gunakan dia untuk diserang oleh water. So kita ada water. Okay, draw structure water. O ada 2 lone pair. And then awak ada lone pair dekat sini, serang awak punya proton. And then bond kat sini dia akan buat double bond here. So awak akan dapat alkene awak, iaitu minor product. Kita ada here. So inilah saya punya alkene plus dengan H3O+. So ini adalah kita punya minor product, di mana minor product awak hanya ada satu sahaja alkyl group, iaitu this whole thing. Ini adalah alkyl group awak, sebab kita hanya ada daripada sini. So ini minor product, dia datang daripada secondary carbocation. So kalau soalan memang tanya dua-dua, awak kena tunjuklah dua-dua formation of minor and major product. Tapi kalau soalan tak spesifik, kita memang akan tunjukkan major product sahaja. So sebelum saya end the video, ada sedikit yang saya ingin mention. Apabila awak sudah dapatkan carbocation, so you have to check your carbocation. So check your carbocation sama ada dia boleh hasilkan more stable or not. So macam mana kita nak check? Awak kena buat rearrangement. So rearrangement hanya akan berlaku apabila awak nak buat shifting. So you want to shift. Shift akan berlaku between charge awak, iaitu positive charge on the carbon atom, dengan dua spesies sahaja. Spesies yang pertama adalah H atom dan spesies yang kedua adalah CH3 group, methyl group. So lihat yang mana satu yang lebih better untuk adjacent carbon awak. Ini dua mesti berada dekat bahagian adjacent carbon. Maknanya carbon yang berada di sebelah carbocation.
So itu sahaja untuk video kita kali ini, dehydration of alcohol. Kita dah belajar mechanism. I hope you are enjoying the curly arrow punya movement, dan pastikan awak draw mechanism yang betul. So be careful with the rearrangement, and I hope you can understand. Kalau soalan memang minta mechanism untuk kedua-dua minor and major product, you have to show both. Kalau dia memang tak spesifik, biasanya kita akan show untuk major product. So itu sahaja untuk video kita kali ini. Thank you for watching. Bye.